Baik, kita lihat ya. Okey, peringkat. Yang ini adalah peringkat. Ini peringkat. Maksudnya adalah peringkat penggandaan dah. Okey, peringkat penggandaan. Lepas tu ini adalah perubahan Y. Okey. Ini adalah perubahan C dan ini adalah perubahan S. Okey. So kita boleh lihat bagaimana proses penggandaan berlaku. Okey, pada peringkat pertama. Okey, pada peringkat pertama jadi sebenarnya pada peringkat pertama ni, bila pelaburan bertambah sebanyak 10 juta ni, dia akan menambahkan pendapatan negara sebanyak 10 juta juga. Okey, pada peringkat pertama. Okey. Jadi oleh kerana MPC-nya adalah 0.8, bermakna pertambahan pendapatan negara sebanyak 10 juta ini akan menyebabkan C juga bertambah sebanyak 8. Okey, iaitu 0.8 darab 10 juta tadi. Kan? Manakala S juga akan bertambah sebanyak 2, iaitu MPS 0.2 darab 10 juta. Kita tahulah kalau MPC 0.8 maka MPS 0.2. Okey. So peringkat kedua. Peringkat kedua, okey, pertambahan dalam C ni, okey, pertambahan dalam C. C kan komponen AE kan. Okey. C komponen AE, dia akan bila C bertambah sebanyak 8 juta, maka dalam peringkat kedua, dalam peringkat kedua, pendapatan negara juga akan bertambah. Okey. Pendapatan negara juga akan bertambah sebanyak 8 juta. Iaitu sebanyak pertambahan C tadi, ya. Sebanyak pertambahan C tadi. Jadi dalam peringkat kedua ni 8 juta itu 0.8 ataupun 80% akan pergi kepada C, iaitu sebanyak 6.4 juta. Manakala selebihnya 1.6 juta adalah untuk S. Okey, pertambahan pertambahan C ni pula akan menyebabkan pertambahan pendapatan negara berlaku lagi dalam peringkat ketiga, iaitu pendapatan negara akan bertambah sebanyak pertambahan C tadi. Okey. Pertambahan C. So 80% daripadanya akan digunakan untuk C, iaitu sebanyak 5.12 juta dan 1.28 untuk S. Okey. So kalau kita nak kira-kira memang tak habislah. Memang tak habis. Dia akan ada banyak peringkat. Okey, dia akan ada banyak peringkat. So kita boleh kira nilai penggandanya, okey, jumlahnya dengan menggunakan kaedah pengganda. Okey. Jadi yang bawah sekali ni, okey, yang bawah sekali ni kita letak jumlah. Okey, yang bawah sekali ni kita letak jumlah. Dan proses ini ada lagi ni sebenarnya. Okey, selagi ada pertambahan dalam C, selagi itulah ada pertambahan dalam Y. Kan? So proses ini akan berterusan. Proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi pertambahan dalam C berlaku. Okey. So macam mana kita nak kira jumlah dia? So kita gunakan nilai pengganda. Okey, contoh kalau MPC 0.8, maka nilai K-nya ialah berapa? 1 bagi 1 tolak 0.8 sama dengan 1 bagi 0.2. So penggandanya ialah 5. Kan? Penggandanya adalah 5. So kita ambil yang mula-mula ni. Okey. Ambil yang mula-mula ni. Ya. Ambil yang mula ni, kamu daratkan dengan nilai pengganda. Contoh, pendapatan negara darat 5, 10 darat 5 dia akan jadi 50. 8 darat 5, 40. 2 darat 5, 10. Kan? So
So ini jumlah dia. Ini jumlah dia semua. So kesimpulannya, okey. Kesimpulannya, pertambahan pelaburan sebanyak 10 juta ini, okey, telah menyebabkan pendapatan negara bertambah sebanyak 50 juta. Kan? Okey, bertambah sebanyak 50 juta. Dan itulah bagaimana proses penggandaan berlaku melalui kaedah jadual. Okey. So huraian dia pun macam ni juga. Okey, awak dengar apa yang saya sebut tadi, saya hurai satu-satu tu. Proses dia awak hurai seperti yang saya sebut, saya huraikan tadi. Sebab soalan ni sangat famous, ya. Di soalan dia keluar, bagaimanakah proses penggandaan berlaku? Itu saja, 10 markah. Dengan menggunakan jadual, tunjukkan bagaimana proses penggandaan berlaku. Inilah jawapan dia. Ya, inilah jawapan dia. Ya. So, untuk melihat bagaimana huraian berlaku, sama ada awak ulang balik apa yang saya sebut tadi, ataupun awak boleh rujuk buku. Ada huraian dia. Ambil yang ringkas sahaja. Bagaimana proses penggandaan berlaku. Awak tunjukkan pengiraan pengganda dia macam mana kan, dan sebagainya. Huraian dia tu penting sebenarnya. Jadi kalau kita nak tunjuk situasi ni dalam gambar rajah, okey, kalau kita nak tunjuk situasi ni dalam gambar rajah dia akan jadi macam ni. Okey, rajah dia akan jadi macam ni. Okey, rajahnya akan jadi macam ni. Okey, ini yang asal. Okey, ini yang asal. C tambah I. Katakan ekonomi dua sektor kan, katakan kan. So ini adalah keseimbangan pendapatan negara yang asal. Katakan keseimbangan pendapatan negara yang asal ini ialah 100 kan. So bila berlaku pertambahan pelaburan sebanyak 10 tadi, katakan di sini AE yang baru. Okey, AE yang baru. So pertambahan pendapatan negara adalah sebanyak 50 juta. So pendapatan negara yang baru ialah 150 juta. So kenaikan pelaburan di sini adalah sebanyak 10. Di sini bertambah sebanyak 50. Kalau kita nak tunjuk dalam pendapatan negara dalam rajah, macam inilah bentuk dia. Okey. Baik, kalau kita nak tunjukkan dalam kaedah suntikan bocoran pun boleh juga. Keliana. Okey, kalau kita nak tunjukkan dalam menggunakan kaedah suntikan bocoran pun boleh juga. Okey. Katakan kaedah suntikan ya. Ini katakan bocoran. Ini kelok bocoran iaitu W sama dengan S dan S. Dan lepas tu ini adalah I kan. I. Okey. Ini Y ya. Y. Ini E. So pendapatan negara yang asal ialah 100. So ini adalah I ya. Ini adalah kelok I yang kita belajar. So sekiranya pertambahan pendapatan negara yang baru adalah pertambahan dalam pelaburan. Ini I1. So I ini bertambah sebanyak 10. So pendapatan negara yang baru di sini, so pendapatan negara yang baru ialah 150. Okey. Macam itulah cara penghitungan menggunakan kaedah jadual, dan saya tunjukkan semula pada dalam jadual, saya tunjukkan semula dalam bentuk gambar rajah supaya kamu faham apa itu konsep pengganda. Okey, dan cara penghuraian dia tu penting. Okey, cara penghuraian dia tu penting. Okey. So itu sajalah untuk sambungan proses penggandaan ini. Untuk lebih detail lagi awak boleh bacalah buku rujukan awak ya. Tak ada kalau tak faham boleh tanya saya. Sama ada WhatsApp ke call ke, no problem. Voice message pun tak ada masalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.